Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini, dan seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa karya, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, ayahanda, ibunda, kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam lindungan dan rahmat Allah taala insya-Allah. Bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW, dan kita rajin berjemaah di rumah Allah ini, dan seterusnya kita pertingkatkan amal soleh kita, kerana bila kita hidup ini hanyalah sementara, dan bila kita mati semua benda kita akan tinggal. Keluarga, pemimpin, orang kata kita punya kuasa, harta, darjat, pangkat, semua tinggal tuan-tuan dekat dunia. Yang hanya ikut kita bersama-sama ketika di alam barzah dan kehidupan kita di akhirat kelak hanyalah AMAL, amal kita tuan-tuan. Jadi bila amal kita dengan istiqamah dan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya-Allah ia akan bersama-sama dengan kita untuk bertemu dengan Allah dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak tuan-tuan, insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati, seterusnya kita sambung kitanya perkongsian dalam kitab Firman Haji jilid yang keempat, dan hari ini masuk yang ke muka surat 37, tak silap saya ya, jelas ya. Dan yang terakhir sebelum ini kita berkait dengan perkara yang sebab-sebab haram yang kekal, yakni hubungan kerabat yang tidak boleh berkahwin tuan-tuan di antara lelaki dengan perempuan tersebut. Antaranya berkaitan dengan perempuan yang dipanggil sebagai ibu nenek. Maknanya ibu dan nenek yang ke atas maka tidak boleh berkahwin. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan. Kita ni sebagai lelaki ada anak perempuan, cucu perempuan, belah kita punya nasab dan juga kita punya keturunan, maka itu pun tidak boleh tuan-tuan. Itu dipanggil sebagai furuk. Kemudian di belah kiri dan kanan kita, adik-beradik kita, kakak kita ke, adik perempuan kita ke, yang seibu sebapa ke, yang sebapa ke, ataupun seibu, maka itu pun perempuan yang tidak boleh kita kahwin tuan-tuan. Dan kemudian anak perempuan daripada adik-beradik perempuan, maknanya anak buah tuan-tuan. Anak buah kita pun kita tidak boleh kahwin tuan-tuan, ataupun anak perempuan daripada yang adik-beradik lelaki, sama juga anak buah kita, adik-beradik kita punya anak perempuan yang kita tak boleh kahwin tuan-tuan. Kemudian ibu saudara kita, belah atas kita tuan-tuan, belah atas kita, mak kita punya adik-beradik, dan juga termasuk kepada bapa kita ni adik-beradik. Inilah perempuan-perempuan yang kita tidak boleh berkahwin tuan-tuan. Kerana apa? Disebabkan kerabat. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala
daripada surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Yang bermaksud diharamkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan. Ini daripada Allah Ta'ala, surah An-Nisa, yang tidak membenarkan dan tidak boleh kita lelaki berkahwin dengan perempuan-perempuan di atas sebab kaum kerabat. Sekiranya pelaku perkahwinan dengan seorang daripada perempuan tersebut, akad nikahnya batal dan siapa yang menghalalkannya adalah kafir, tuan-tuan. Okey? Tidak boleh sama sekali. Lebih-lebih lagi ni, tuan-tuan, yang kita risau apabila adik-beradik yang dijaga oleh orang lain. Adik-beradik yang dijaga oleh orang lain. Contohnya lagi, tuan-tuan, kalau dia satu mak, dia bukan satu bapa, dia satu mak, tuan-tuan. Contohnya kalau mak kahwin dengan ayah dia, kemudian bercerai, anak tadi dibawa oleh ayah dia bawa lah merantau ke tempat lain, tuan-tuan. Kemudian pula si mak ni kahwin baru. Kahwin baru, dapat anak baru, jantina yang berbeza. Yang tadi ikut ayah, lelaki. Kemudian dia kahwin baru, dapat anak perempuan. Jadi dah lama tak jumpa, tiba dekat universiti, bercinta lah dia dorang, tuan-tuan. Bercinta dia dorang, tapi dia satu mak. Ini yang kadang-kadang kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Kena berhati-hati, tuan-tuan. Macam saya pernah bergurau dengan mak saya. Kebetulan nama mak mentua saya dengan nama mak saya sama, tuan-tuan. Mak saya nama Rahmah, mak mentua saya pun nama Rahmah. Yang tak tahan, nenek saya nama Fatimah, Leli tu Elia Siti Fatimah. Nenek belah orang rumah saya pun nama Fatimah juga, tuan-tuan. Jadi masa saya bertunang ke apa, saya kata mak saya, ibu ada ke anak orang lain ke dengan ibu apa? Kau hajar kau. Jadi bonda tu kita ketubak itu, tuan-tuan. Kita Negeri Sembilan ni kita ada istilah merisik tadi, tuan-tuan. Merisik ni kerana apa? Nak konah balik, nak tengok balik, tuan-tuan. Bila merisik, kadang-kadang orang, tapi orang sekarang tak ada, dia merisik dia. Memang yang ada kat rumah tu adik-beradik keluarga yang lelaki, lepas tu keluarga perempuan tu, ya, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada berlaku, ialah kalau tadi bapak dah bawa anak, bapak dia dah meninggal. Jadi anak tu duduk dengan mak tiri dia. Anak tu pula duduk dengan keluarga belah mak tiri dia, tuan-tuan. Kadang-kadang tak kenal siapa dia punya, tuan-tuan. Ini yang sebab itu bila merisik, kena tengok, tuan-tuan. Lepas tu bila kita nyoba daya pergi merisik, kau keluarga ni, kau keluarga ni, macam mana kita ni sebenarnya? Tu kena tengok, tuan-tuan. Bila kita dapat tahu, baru kita dapat detect cerita dia. Kita tak naklah bernikah disebabkan kaum kerabat, akhirnya dia rapat dan dia diharamkan untuk dia bernikah, tuan-tuan. Kenapa saya kata kalau satu mak? Sebab mak ni jaranglah kita selalu sebut kau bin apa tu, ya, tuan-tuan. Bila tak ada lah, kalau bin sama, tuan-tuan, mungkin akan kata, kan kadang-kadang ada juga kan, dia orang punya selalu jalur dia bin sama, tuan-tuan, kan. Macam arwah atuk saya punya moyang nama Abdullah. Yang moyang saya belah orang mak saya tu pun nenek saya, mak lah kan, saya panggil nenek saya mak, tuan-tuan. Belah nenek saya pun nama Abdullah. Yang tu Abdullah, belah sini Abdullah, belah sini Abdullah. Tapi kalau kita kata nama sama ni, orang sama tak? Bukan, dia bukan orang sama, tuan-tuan. So kena tengok, kena kenal supaya pastikan bahawa ia bukannya adalah adik-beradik satu mak ataupun satu ayah, tuan-tuan. Sebab itulah kita dalam Islam ni, cerai-berai kau duduk jauh kau, tuan-tuan, hubungan adik-beradik, hubungan mak dengan ayah jangan diputuskan, tuan-tuan. Sebab tu istilahnya air dicincang takkan putus, tuan-tuan. Sekarang ni air dia boleh jadi putus sebab apa? Sebab tak bayar bil air, tuan-tuan. Tu barulah dia putus, tuan-tuan.
Okey. So, itulah pepatah petitih itu kita kena jaga dengan sebaiknya. Sekiranya berlaku kahwin dia tu batal, kalau orang tu kata boleh, tak ada masalah, tu boleh dikategori sebagai kafir, tuan-tuan. Okey. Begitu juga sebaliknya, haram bagi perempuan mengahwini mereka yang berikut. Yang ni saya laju sikit lah. Macam tadi lelaki dengan perempuan tersebut apabila ada kaitan di antara mak dengan neneknya. Tapi kalau dia perempuan pula, dia kahwin dengan yang lelaki tu pun tak boleh lah. Bapak dengan atuknya, dengan moyang dia yang ke atas, tuan-tuan. Sama juga yang si perempuan ini kahwin dengan anak lelaki dia. Tak boleh, tuan-tuan. Ya? Anak lelaki dia ke cucu lelaki dia, tuan-tuan, tak boleh kahwin. Adik-beradik lelaki seibu sebapa pun tak boleh kahwin, tuan-tuan. Okey? Cuma yang sekarang ni yang kita khawatir, kita takut berlaku sumpah mahram. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Sumpah mahram ini perbuatan yang dia buat halal ikut cara dia. Buat hubungan abang dengan kakak lah, adik ke apa, tuan-tuan. Ni bahaya, tuan-tuan. Okey? Sebab apa? Kita tak nak na'udzubillah min zalik, tuan-tuan, dalam perkara-perkara yang demikian. Kemudian anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki dan perempuan. Maknanya anak saudara, anak buah dia, akak dia punya anak, abang dia punya anak, tuan-tuan, itu pun tak boleh. Bapa saudara belah bapa, bapa saudara belah ibu, datuk saudara belah bapa, ummul ab dan belah ibu ummul bapa saudara belah ibu kepada bapa halal ab dan bapa saudara belah ibu kepada ibu halal Yang ni maknanya jalur balur ada kaitan, inilah dia punya menyebabkan dia tidak boleh bernikah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, bapak saudara pun kena tengok macam mana dengan bapak saudara, tuan-tuan. Ya? Hari ini pula anak-anak dia tak tahu yang ni boleh salam ke tak boleh salam. Kena ajarlah, kena didiklah dia, tuan-tuan. Ya, senang kita nak beritahu anak mana individu yang dibolehkan untuk dia berkahwin, maka dia tidak boleh salam, tuan-tuan. Yang mana dibolehkan untuk dia berkahwin, maka dia tidak boleh salam. Tapi kena beritahu lah. Sebab tu kalau anak-anak kita yang kecil-kecil ni kata, ya, yang ni macam mana ni? Yang ni ayah punya ipar, yang ni mak punya ipar. Kena beritahu lah supaya dia tahu. Okey, maka kalau demikian, pakcik ni dia tak boleh salam. Ya, kita sebagai bapa saudara pula, jangan pula terasa, kan? Anak buah kita, kan? Anak buah kita yang orang kasa, yelah, contoh saya, bini saya punya anak buah, tuan-tuan, kan, yang mana perempuan, saya tak bolehlah bersalam dengan dia orang, tuan-tuan. Sebab apa? Saya boleh berkahwin dengan anak buah tersebut. Jadi jangan terasa lah, kau ni kurang hajar betul, kan, tak salam den. Itu masalah itu. Kalau kita faham benda ni, tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada istilah terasa. Sebab tu kita diajar masuk PKP itu. Langsung semua tak boleh salam, tuan-tuan. Semua orang tak boleh salam. Sampai keluarga terdoket pun tak boleh salam, tuan-tuan. Sampai kita dengan mak kita pun takut nak salam masa tu, tuan-tuan, kan. Okay? So jaga. Sekarang ni dah tak ada masalah lah. Kita sekarang ni dah tak ada salam, dah tak ada istilah risau dengan salam, tuan-tuan. Bukan sekadar salam, polok semua ada, tuan-tuan. Al-maklum lah, kan. Kita ni sekarang ni tengah musim panas ni, dokek. Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, 6 negeri ni tengah panas sampai 12 hari bulan. Saya nak tegaskan di sini, tolong jaga rumah Allah ini bukan sekadar di rumah Allah, tetapi grup WhatsApp rumah Allah pun jaga, tuan-tuan. Saya faham semua ada pilihan masing-masing, semua ada kehendak masing-masing. Jagalah rumah Allah tersebut supaya kita tidak mahu berlaku perbalahan, tuan-tuan. Bondo ni ada berlaku, tuan-tuan. Kerana apa? Akhirnya bila semayang ke sekolah, tak nak dia semayang sekolah, tuan-tuan. Ni yang kita risau, kita tak nak, tuan-tuan. So jagalah rumah Allah ini dengan harmoni, insya-Allah. Okey, pilihan itu adalah pilihan masing-masing, tuan-tuan. Tapi cuma saya, tuan-tuan, bila bab macam ni, saya rasa seronok pula macam mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik, tuan-tuan. Hebat ketika tu. Bila Nabi wafat, menilaikan siapa nak jadi khalifah.
Kaum Ansar ke kaum Muhajirin. Jadi Ansar pula kata, jadikanlah khalifah ini di kalangan orang kaum Ansar. Sebab kaum Ansar ni adalah kaum yang memberi pertolongan. Pertolongan atas dasar apa? Sebab kaum Ansar lah bantu Nabi untuk berhijrah pergi ke Madinah, dan disambut Nabi dengan baik, dia jaga Nabi dengan baik, tuan-tuan, dan berlakulah perhijrahan tersebut. Jadi kaum Muhajirin pula kata, jadikanlah daripada kaum Muhajirin, kami yang pernah duduk dengan Nabi di Mekah, kami pernah duduk Nabi di Madinah, kami tahu perangai orang Mekah, kami tahu perangai orang Madinah, dan jadikanlah di kalangan ahli bait. Orang Ansar ni dah baik, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, kadang-kadang budaya dia tu nampak macam beza kan, sedikit, tuan-tuan. Itu cara mereka lah. Tak payahlah kita dekat sana, tuan-tuan. Kita pun lebih kurang ya. Orang Pangan, orang Senawang lain macam juga panggil kan. Tak payahlah dipikirkan kadang tu pun. Tapi itulah realitinya. Bila berlaku dalam keadaan demikian, orang Ansar kata, okey, Muhajirin jadi ahli bait. Tapi Abu Bakar As-Siddiq orang tua, orang yang hebat, tuan-tuan. Ketika itu dia kata apa? Okey, wahai masyarakatku, belah kanan aku ada Umar Al-Khattab. Dia ni gagah, dia ni kuat, dia ni baik, dia ni molek. Kau lantiklah dia. Dan kemudian ada orang di belah kiri ni pula, aku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ni baik, dia ni molek, dia ni sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Tengok Abu Bakar, apa yang dia buat? Dia tunjuk yang kanan, kanan dia kata positif, baik. Yang dia tunjuk yang kiri, dia kata yang positif. Tengok, hebat tak Abu Bakar? Kanan baik, kiri baik. Wahai masyarakat, pilihlah kamu mana yang kamu nak pilih, kan? Tapi apa yang berlaku? Umar Al-Khattab dia kata apa? Wahai masyarakatku, di tengah aku ni, di belah kiri aku ni ada seorang individu. Dia ni orang yang berumur, mungkinnya memang berumur lah Abu Bakar As-Siddiq. Di belah kiri ku ada Abu Bakar As-Siddiq. Orangnya memang siddiq, orangnya memang benar, orangnya yang memang betul. Apabila Nabi cakap, semua dia katanya betul. Dan dialah insan yang bersama dengan Nabi dalam berhijrah. Dan yang paling hebatnya lagi, dialah orang yang pertama mengimamkan ketika Nabi ada, dan orang pertama yang terakhir mengimamkan salat ketika Nabi ada, tuan-tuan. Maka masyarakat, pilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Hebat ketika itu masa buat pemilihan, tuan-tuan. Yang kata orang kiri kanan kata baik, tak ada kata tak baik, tuan-tuan. Yang kata baik pilihlah, tetapi atas rasa respek dan juga hebat, ya tuan-tuan. Sebab nak cerita tentang kebenaran, benda benar, benda betul, maka Abu Bakar Siddiq pula diangkat, tuan-tuan. Masya Allah. Itu tengok kesinambungan orang muda, orang tua, respek orang muda, respek orang tua. Dan tak ada pula kata, kau pilih Laden. Tak ada, tuan-tuan. Ya? Punyalah hebat pada zaman pemilihan khalifah ketika itu, tuan-tuan. Ya? Yang tu memang setakat hari ini belum ada lagi yang mampu buat seperti sahabat Nabi SAW. Okey? Jadi dalam keadaan demikian, tuan-tuan, jelas disebabkan kaum kerabat, maka itulah dia punya situasi. Kemudian perkara kedua, tidak boleh kahwin kerana hubungan persemendaan. Hubungan persemendaan. Terdapat 4 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana persemendaan. Okey. Persemendaan ni paling mudah kita nak faham sebab kahwin. Sebab ada berkahwinan, maka dia tidak boleh, haram untuk berlaku berkahwinan. Pertama, ibu tiri, nenek tiri belah bapa, nenek tiri belah ibu. Mereka merupakan isteri kepada asal usul keturunan yang haram dikahwini selama-lamanya. Okey. Fauzi ada bapa. Bapa dia nama Leman. Leman ni dah bini dah meninggal. Fauzi punya mak dah meninggal. Leman kahwin baru. Leman pula kahwin dengan Nohaliza. Tuan-tuan. So Nohaliza ni adalah mak tiri Fauzi, tuan-tuan. Okey. Jadi disebabkan Nurhaliza ni, sah betul sebut nama orang ni, kan? Nurhaliza ni kahwin dengan Leman, maka diharamkan Fauzi untuk kahwin dengan Nurhaliza sampai bila-bila, tuan-tuan. Okey? Tapi walaupun dia diharamkan untuk kahwin, tidaklah bermakna auratnya daripada pusat sampai lutut, tuan-tuan. Kan sebab dalam keluarga, suami, isteri, adik-beradik, anak-anak ni,
aurat daripada pusat sampai lutut kan. Tapi dengan mak tiri, yang anak ni pula bujang lagi, oi mak tiri dan muda lagi ni, bolehlah aurat daripada pusat sampai lutut, kurang hajar nama tu tuan-tuan. Yang hanya dibenarkan dia tu dalam dia segi dia membuka kepala dia je saja tuan-tuan. Jangan pula dikaitkan mak punya aurat samalah macam kita keluarga pusat sampai lutut. Tu kurang hajar nama tuan-tuan. Tak boleh sama sekali dalam keadaan demikian tuan-tuan. Sebab ni istilah persemandaan, diharamkan untuk berkahwin, cuma dipermudahkan urusannya keadaannya, dia boleh buka kepala tuan-tuan. Okey, diharam kahwin selama-lama. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Daripada surah An-Nisa ayat 22 yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistrikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Maksud yang dikata perbuatan yang terdahulu tu sebelum dalil ini turun kepada umat manusia tuan-tuan. Zaman sebelum tu kita tak tahulah kan. Zaman jahiliah hanya zaman-zaman orang Islam ketika itu tuan-tuan. Tapi bila dah turun dalil ni, maka inilah dia punya penjelasan yang tidak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, menantu perempuan, isteri cucu daripada anak lelaki atau anak perempuan, mereka merupakan isteri kepada jurai keturunan seseorang. Maknanya isteri kepada furuk dia. Manalah tahu kan, anak lelaki kahwin pula dengan siapa? Bokeh makwa bapak kan. Bapak dia ada makwa kan, lepas tu pula makwa tu kahwin dengan anak lelaki ayolah zaman sekarang mana kira tuan-tuan kan. Orang muda kahwin dengan orang tua kahwin dengan orang muda, semua macam-macam boleh berlaku tuan-tuan. Jadi diharamkan juga untuk bapa tu kahwin dengan menantu kalau bila anak dia meninggal dunia, diharamkan sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan menantu tuan-tuan. Okey, so sebab itu dipanggil sebagai jurai. Maknanya bapa lelaki tidak boleh kahwin dengan menantu dia. Kalau dia ada nafsu dengan menantu dia, berhati-hati, berjaga-jaga tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Jangan berlaku perkara demikian. Benda-benda ni lah kena berhati-hati, kena peringat betul-betul tuan-tuan. Pelbagai keadaan boleh berlaku, na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Hati-hati kita ni janganlah terdetik dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak, boleh merosakkan institusi kekeluargaan tuan-tuan. Okey, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, yang bermaksud dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dalil pengharaman ini tidak meliputi bekas isteri kepada anak angkat. Ni lain lah. Dia ada anak angkat kan. Kan ada program bapa angkat, program anak angkat. Dulu zaman saya universiti pun ada juga program bapa angkat, program anak angkat tuan-tuan. Saya pula kena pergi program bapa angkat dengan mak angkat ni tuan-tuan. Nak jadi cerita, umur saya ketika tu 22 tahun. Mak angkat saya 31. Janda pula tu. Menggigil-gigil saya terpaksa lah kan. Nak buat macam mana dah program tuan-tuan. Akur lah kan. Sebab kan mak angkat tu umur 31, saya 22, sampai sekarang saya dah lupa mak angkat tu tuan-tuan. Dah lama tak jumpa tuan-tuan. Masa tu kat Terengganu lah. So itu cerita dengan mak angkat ke, dengan anak angkat ke tu, tu cerita lain. Manalah tahu kan, ada seorang lelaki, dia ada anak angkat yang dia jaga daripada kecil. Tapi kau ingat, anak angkat tu zaman sekarang ni pun ramai. Ibu-ibu dia buat
susuan. Jadi dia bila dia ambil anak angkat, dia buat susuan, tuan-tuan. Saya kalau orang tanya, ustaz boleh tak awal, hukum tu pun dah harus dah. Nak ngelakkan benda-benda yang tidak elok, tuan-tuan. So kalau tuan-tuan ada anak cucu yang kahwin, tak ada anak, kemudian ambil anak angkat. Jadi galakkanlah dia buat susuan, tuan-tuan. Senang untuk di kemudian hari, tuan-tuan. Orang tanya saya, ustaz, saya ni anak angkat, saya ni dah dewasa, boleh ke saya duduk satu rumah dengan mak angkat saya tu? Memang tak boleh, kan? Memang tak boleh. Walaupun mak angkat tu kata, tak payah kau ngadoi, hai, kau kecil-kecil lu, Dan yang tukar pampers kau, kan? Ya memang kan, Dan yang tukar pampers kau, Dan yang cebok kau. Memang istilah kadang demikian, tapi hukum tetap hukum. So kalau buat susuan, maka selamatlah bagi tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, tu orang tanya, ustaz, saya ni perempuan, saya nak ambil anak angkat saya lelaki ke perempuan? Tu saya tak reti nak jawab, tuan-tuan. Kalau dia memang nak buat susuan, tak kiralah dia nak ambil lelaki ke nak ambil perempuan. Kalau dia kata dia nak ambil lelaki, nanti anak tu dah besar pun tak boleh duduk dengan mak angkat dia. Dia nak ambil yang anak perempuan. Dalam bila dah besar pula, bapa angkat dia tu pun tak boleh duduk dengan perempuan tu, tuan-tuan. Itu yang kita kena lihat. Tapi bukan sekadar tu je. Bukan tu saja. Ni kadang-kadang yang bapa ni tinggal seorang, anak ni pun kena tengok ke, anak tak dapat nak jaga si bapa, disuruhnya bibi jaga. Tu pun kena berhati-hati juga, tuan-tuan. Dah duduk satu rumah, bibi dengan bapa angkat, dengan bapa dia, tuan-tuan. Orang kampung pun serba salah, nak tangkap tak nak tangkap, kan? Yang si bapa duduk dengan bibi, ya anak dia pun satu, kan? Jangan dia letakkan dengan bibi pula, tuan-tuan. Walaupun dia kata bibi tu tua ke, bibi tu muda ke, tuan-tuan, tapi dah duduk satu rumah. So berjaga-jaga, tuan-tuan. Okey. Yang tu kita no comment lah. Akhirnya sebab itulah sebagai anak, kalau bapak tu tak kahwin lagi, bapak tu kata siapa nak jaga dia ni. Bila dia dah cakap macam tu, kahwinkan je dia, tuan-tuan. Siapa nak jaga dan kahwinkan dia saja. Jangan poning-poning kepala, kan? Dirisau kan nanti harta pergi kat mak tiri. La ilaha illallah. Janganlah dipikir. Nasihat kat bapak, ayah kahwinlah baru, kahwin. Yang penting harta tu dah bagi kat sama rata. Tu yang baik tu, kan? Bagi-bagikan kau, senang, tak poning kepala, tuan-tuan. Okey. So pandai-pandailah sebab benda-benda macam ni kita no comment lah. Itu cara masing-masing, itu keadaan masing-masing, tuan-tuan. Okey? Maka dalam keadaan demikian, dalil pemahaman ini tidak meliputi bekal isteri kepada anak angkat. Masyarakat pada zaman jahiliah mengambil anak angkat dan mengharamkan perkahwinan dengan bekas isterinya. Maknanya zaman jahiliah ambil anak angkat, kemudian dia mengharamkan kahwin dengan menantu angkat ni, tuan-tuan. Ni zaman jahiliah. Islam membatalkan taraf anak angkat seperti ini dan menghalalkan perkahwinan dengan bekas isteri anak angkat tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ahzab ayat 4. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Yang bermaksud, dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu saja. Dan ingatlah, Allah menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul, tuan-tuan. Okey, ini dalil Allah Ta'ala, surah Al-Ahzab ayat 4. Kemudian firman Allah SWT yang lain daripada surah Al-Ahzab ayat 37. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Yang bermaksud supaya tidak ada kekesalan atas orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya, dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Maknanya dalil Allah Ta'ala beritahu bahawa
kalau isteri yang diceraikan oleh anak angkat, maka dah habis dia punya eddahnya, nak kahwin dengan bapa angkat tu tadi, tak ada masalah tuan-tuan. Okey? Cuma budaya kita tak adalah berlaku macam tu, betul tak? Jarang lah tu. Ni bukan jarang, sepanjang saya kerja tak adalah berlaku macam tu tuan-tuan. Sebab kita ni pun kadang-kadang kahwin dengan sepupu ke atas tu pun kita tak galak kan. Contoh ada pangkat mak saudara, tapi dia muda kan, tapi dia pangkat sepupu dengan mak-mak kita kan, 2 pupu 3 pupu, tapi dia muda. Kita pula kadang-kadang jarang kata, tak payahlah kau kahwin dengan dia pangkat mak saudara dengan kau tu, kan, kita kan selalu ada sebut macam tu. Sebab tu orang dulu ni dia cakap macam tu, dia bukan melarang, cuma dia tidak menggalakkan sahaja tuan-tuan. Tapi kalau memang dah suka, memang dah nak, tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Antara hidup dan mati, tak dapat yang si dia mati, tu tak tahan tu. Tak dapat si dia mati, tu no komen lah keadaan yang demikian. Okey, jelas anak angkat tadi tidak boleh apa panggil tadi Rob. Okey, disebabkan persemandaan tadi, menantu perempuan tak boleh. Tapi kalau menantu angkat, boleh tuan-tuan. Okay? Kemudian ibu mentua. Tidak harus mengahwini ibu mentua. Walaupun ibu mentua lagi lawa daripada bini. Kan? Tengok ibu mentua. Ada yang iklan apa? Ada buat iklan dulu kan? Dia salah bagi bunga kan? Lepas tu dia tengok mak mentua dia bagi bunga kat mak mentua, bini pun geram kan, kau bagi kat mak mentua lah kan. Zaman sekarang mana tahu tuan-tuan kan, mak mentua lagi dahsyat daripada bini tuan-tuan. No comment lah kan. Sekarang ni pun kita tengok dekat media sosial ni pun, kita tengok mak dia dah seksa, tengok anak dia pun terseksa, kita yang diseksa tuan-tuan. Dengan bata-bata aurat kan. Tengoklah ada siapa tu lah yang keluar media sosial tu kan. Kadang bila kita tengok kat Facebook kita dah keluar, aduh menyosah tak sudah tuan-tuan. Wallahualam. So jaga-jagalah ibu mentua. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ummahatu nisaikum, yang bermaksud dan ibu-ibu isteri kamu. Maknanya ibu-ibu isteri kamu tak boleh. Pengharaman ini meliputi semua keturunan ibu mentua, seperti ibu kepada ibu mentua. Nenek nenek dan ke atas. Mak mentua tak boleh. Nenek mak mentua, mak mentua pun tak boleh tuan-tuan. Ketiga-tiga golongan perempuan ini haram dikahwini semata-mata dengan sebab akad nikah. Okay, maknanya tadi ibu mentua tak boleh, menantu tak boleh, mak tiri tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab akad nikah. Sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak. Kalau tadi menantu kan tak berlaku, maknanya anak lelaki kahwin dengan seorang perempuan, lepas itu bercerai, tak melakukan persetubuhan, perempuan tu dikategori sebagai janda berias lah kan, tak berlaku persetubuhan. Jadi cerita dia bersetubuh ke tak bersetubuh, suami isteri tetap tak boleh. Dan nak kahwin dengan menantu Dan ni bukan apa, dia pun tak bersetubuh dengan anak Dan itu pun, tak boleh sama sekali tuan-tuan. Hukum dia tak boleh, sebab dia persemandaan, dia sebab istilahnya dah bernikah tuan-tuan. Okey, sekiranya akad nikah berlaku dengan mana-mana golongan perempuan tersebut, ia adalah batal. Berlaku pernikahan, maka nikah dia tu adalah batal tuan-tuan. Sebab tu benda ni penting, khususnya pada para imam. Kalau dapat cop tu kan, minta cop untuk tanda tangan ahli karyah kan, tengok betul-betul ahli karyah ni betul tak ni, kau ni kahwin dengan siapa ni, supaya jangan nanti masalah. Bila masalah apa jangan. Sebab tu peranan imam ni bukan sekadar untuk allowance tu saja. Allowance juru nikah sekarang berapa? 120 dah naik dah 120 dah allowance juru nikah. Jangan dikojarkan 120. Cuma para imam saya tegaskan di sinilah,
minta maaf lah. Masa saya jadi pendaftar dulu kan, ada jenazah nak diuruskan dengan nikah. Eden uruskan nikah dulu yo, jenazah biar dulu. Tu tak tahan tu. Yang ni memang kalau jago tuan-tuan. Risau gitu. Mana yang fardu kifayah tu kan. Kalau tidak kan, dia tu jenazah tunggu dulu dan nikahkan dulu. Kan, lepas tu kan bongkar jenazah tu baru tu. Kan, so pandai-pandai lah adjust. Ya, ni kalau bila cuti sekolah tu lagilah. Kan, di jadual pernikahan tu ramai. Cuma tahun ni data Negeri Sembilan macam orang nikah kurang lah tahun ni tuan-tuan. Tak tahu kenapa. Masa PKP lu berlambat lah nikah. Sekarang bajet murah. Masa PKP tu murah ramai. Sekarang ni tak tahu lah kan. Kurang. So atau apa orang kat dalam ni kena nikah kot tuan-tuan, untuk menambahkan statistik pernikahan tersebut kan. Wallahu a'lam. Dimaklumkan itu bila jumpa pendaftar dia kata macam nikah tahun ni kurang. Selalu dia 6 bulan pertama ni dia memang tinggi lah. Cuma yang 6 bulan pertama tak tahulah kot, mungkin orang nak seimbang balik ekonomi ke. Sekarang ni orang tengah mula stabilkan ekonomi tu kan. Macam kawan saya yang dulu down masa PKP tu, sekarang ni dia barulah nak bertatih kan. Bertatih dia up kan. Dia kata baru nak bertatih ustaz. Kau baru nak bertatih tapi income dia alhamdulillah lagi tinggi daripada alopeh. Tu bukan bertatih tuan-tuan kan. Itu dah naik eskalator lah. Tapi itu rezeki. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki orang. Okey. Seterusnya, anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan haram dikahwini oleh bapa tirinya. Peramaan ini berlaku apabila ibu kepada anak tiri tersebut telah disetubuhi oleh bapa tiri. Laki kahwin dengan seorang perempuan ni dah ada anak dah. Anak perempuan 3 orang kan, contohnya. So laki ni dah kahwin dengan mak dia, maka laki ni tak boleh kahwin dengan anak tiri dia 3 orang tu tuan-tuan. Ya. Sebab tu kalau dalam kes rogol, bapa tiri rogol anak tiri, dia kira sebagai sumbang mahram tuan-tuan. Masa saya bekerja di Undang-Undang Keluarga, adalah 2-3 kali kes dipanggil di mahkamah sivil. Jadi hakim bertanya, ustaz kenapa tak bawa kes ni di mahkamah syariah? Mahkamah syariah hukuman dia 5,000 saja tuan-tuan, maksimum. Tapi kalau sumbang mahram dekat sivil, dia ada sebatan hukuman tak silap saya 15 tahun penjara. Benda macam ni dia kena bagi maksimum lah. Yang ni bila berlaku ni, pernah lah saya bila jadi saksi, bila duduk dalam bilik menunggu tu kan untuk dipanggil, duduk dengan budak perempuan yang dah dirogol oleh bapa tiri. Macam-macam bila dengar ayat tuan-tuan. Sedih saya, takut saya tuan-tuan. Benda-benda yang macam ni. Jadi bila saya jadi saksi, saya cakaplah yang Arif, saya mohon hukuman yang maksimumnya. Itu ialah. Tapi saya bukan pendakwa lah, saya tak boleh lah membuat itu. Bila ditanya macam mana, saya kata maksimum. Tak boleh hukum. Saya bawa lah kitab ni. Memang sepersemandaan tidak boleh. Sebab yang Arif akan tanya, kenapa dipanggil sumbang mahram? Hakim akan tanya lah, kenapa dipanggil sumbang mahram? Bukan hakim tu tak tahu, hakim tu tahu. Tapi dari segi proses untuk penjelasan pendakwaan tu, dia akan tanya lah. Disebabkan persemandaan yang Arif, ini dalam hukum fiqah, tak boleh. Dan bila dia tidak boleh berkahwin, maka dia tidak boleh tu. Jadi ada lawyer tanya pula balik, mungkin anak tu yang berhajat. Itu yang tak tahan saya dengar kan. Itu memang court lawyer tu dia bukan Islam, boleh lagi sebab dia nak tahu, dia tak tahu kan. Ni lawyer Islam. Saya kata istighfar lah puan, istighfar lah. Dah lah lawyer tu tak kaya duduk. Dia kata istighfar lah. Kadang lawyer yang bukan Islam ni pun bila dah kes tu, yang Arif tanya, ada nak tanya tak program bela? Tak ada yang Arif. Sebab dia tahu tu hukum.
Apa nak tanya lagi? Kan? Dia hanya boleh twist dekat benda lain. Kan? Tapi dari segi hukum dia tak kena tanya. Kan? So berjaga-jaga tuan-tuan, berhati. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni orang bukan Islam pula tahu. Saya kongsikan itu dengan kawan saya bukan Islam pasal sihak ni. Ajaran sihak ni kan. Yang kata Nabi Muhammad itu Tuhan kan. Saya tunjuk kat kawan saya bukan Islam. Ustaz, budak ni kepala masuk air ke? Itu tak tahan tu. Kepala masuk air. Aduh, saya rasa diorang ni kat luar negara ni tuan-tuan. Nak sambung visa, tak nak balik Malaysia, dia buatlah point macam tu. Supaya dia rasa diri dia tak tentram dan tak selamat di negara Malaysia tuan-tuan. Tapi dah ramai ada orang buat aduan. Tak apalah, biar pihak berkuasa ambil tindakan kepada mereka tuan-tuan, supaya kita ni dilindungi. Kita bukan apa. Yang kawan saya yang bukan Islam dia kata apa, dia ni ustaz kono tarbiyah ni. Itu tahan tu. Dia pun pandai berkatan tarbiyah kan, supaya ditarbiahkan dia ni kan. Na'udzubillah. Benda-benda macam ni memang kita terpanggil untuk lebih agresif dan aktif tuan-tuan, untuk memastikan akidah umat Islam terjaga dan terpelihara. Okey, bila tadi anak tinggi, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Surah An-Nisa ayat 23. Yang bermaksud dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka isteri kamu itu dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Pengharaman ini tidak hanya kepada anak tiri yang tinggal bersama-sama bapa tirinya, tapi juga termasuk anak tiri yang tidak tinggal bersama-samanya. Maknanya nak beritahu pengharaman ni bukan anak tiri yang duduk kat rumah dia tu saja. Anak tiri yang tak duduk rumah pun tetap diharamkan tuan-tuan. Yalah, marah ke mak dia kahwin, yang anak yang dua orang ni duduk asing, tetap tak boleh tuan-tuan. Maka itu. Maksud anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu adalah bagi menerangkan kebiasaan anak tiri tinggal bersama-sama bawah jagaan bapa tiri dan ibunya. Ini yang kita kena faham tuan-tuan. Bila kahwin dengan janda, bukan ambil janda tu saja tuan-tuan. Anak-anak janda tu pun kena jaga tuan-tuan. Jangan kata saya tak ada tanggungjawab kepada korang lah, dan kahwin dengan mak kau ya. Korang ni tak ada. Tuan-tuan. Saya pernah ada kes, dia nak kahwin dengan janda yang nak kahwin anak 6 kecil-kecil lagi. Bang ada duit ni bang, abang nak kahwin lagi satu ni, cukup tak? InsyaAllah. Saya jaga dia seorang. Mana boleh bang? Kalau jaga sekali anak-anak dia, ambil anak-anak dia sekali. Yo kau ustaz. Yo, itu hukum. Anak-anak dia tu nak makan apa nanti kan, dia tanggungjawab kepada bapak tiri ni. Yo kau ustaz, macam tu kau. Yo. Kalau macam tu tak payahlah ustaz. So pandai-pandai lah. Memanglah kena jaga sekali. Dia ingat jaga mak dia. Tuan-tuan. Ingat anak-anak dia tu memang nafkah kepada bapak dia lah yang kena bagi. Kalau bapak dia tak bagi nafkah, budak tu takkan nak dibiarkan. Kalau lah jaga. So kahwin dengan janda ni, dengan janda ada anak, bukan kira ambil janda tu saja. Anak-anak dia pun kena jaga tuan. Dia bila dengar tu, yo kau usah kalau cantuan memang tak cukup lah gaji saya. Sebab tu mahkamah dia tanya penilaian gaji. Orang kata, kita ni nak kahwin ni, nak ikut sunnah, kau nak ikut gaji. Itu tak tahan ayat itu. Cerita dia ke selepas itu. Masa kahwin dekat nikah tu memang senang. Lepas itu macam mana nak jaga? Itu yang dinilai, dilihat. Kan? Kalau duit gaji tu cukup makan. Kan? Kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. So, otak-otak je lah. Dengan ngado. Kan tuan-tuan? Tapi yang depan saya ni orang pangan hebat-hebat. Semuanya kaya tuan-tuan. Semua jutawan ni semua tuan-tuan. Yang tu terpulanglah follow diri masing-masing. Tapi nak beritahu itu dia punya kiraan.
Bila saya cakap macam tu, yo kau usah kau macam tu tak ya, usah poning mikir kan. Pandai-pandai lah, yo. Dia tak boleh macam tu, tuan-tuan. Tak boleh keadaan yang bapak tiga tu, Eden tak ada tanggungjawab dengan korang lo. Kecuali kau tak ada tanggungjawab tu, budak tu dah berkojo. Tu cerita lain. Dia dah kojo, dia dah pandai buat live dia. Tu cerita lain, tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang mak-mak ni dia rasa apa panggil terbeban, terseksa kan. Dia nak jaga anak dia dengan laki dia yang lama. Lepas tu pula kahwin dengan laki baru. Ingatkan kau jaga dia. Poningkan dia kepala dia pula. Tu macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang ada istilah dia berfikir-fikir. Ya. So fikir-fikirlah elok-elok. Okay, masing-masing ni kehendak. Dan bapa tiri dan ibunya, akhirnya demikianlah sebaliknya. Seorang perempuan haram mengahwini bapa tirinya, menantu lelaki, anak tiri dan bapa mentuanya. So macam mana tadi perempuan diharamkan untuk berkahwin dengan mak tiri, nenek tiri, menantu juga, anak tiri, macam itulah juga macam mana perempuan tidak boleh kahwin dengan bapa tirinya, tidak boleh kahwin dengan menantu lelakinya, tidak boleh kahwin dengan anak tiri lelakinya, tuan-tuan. Okey? Yang cerita apa tu? Ramli tu, keluarga 69 kan? Yang tu betul lah tu, tuan-tuan. Tapi dia punya silang dia tu, payah nak macam ni. Aduh. Ya, yang ada yang paling banyak kat kita ni apa dia? Bireh kahwin dengan bireh. Bireh kahwin dengan bireh. Makna laki perempuan adik-beradik. Lepas tu okey, contohnya perempuan ni nama Amin, nama siapa? Timah, keturunan Nabi, nak nama yang lain-lain sikit. Joyah. Joyah kahwin dengan Leman. Kan? Joyah ni adik-beradik pula dengan Faruk. Joyah, Faruk adik-beradik. Joyah kahwin dengan Leman. Faruk ni pula kahwin dengan Julia. Kan? Lepas tu Julia kahwin dengan Leman. Lepas tu bila dah bercerai, Julia kahwin dengan Leman. Ni ada, tuan-tuan. Ya, mana bireh kahwin dengan bireh, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tahu harta Leman ni banyak dapat daripada Joyah ni. Dapat pula harta Felda. Lagilah, tuan-tuan. Ya, jadi dia nak selamat, dia kahwinlah dengan Leman. Dia tinggal Faruk ni tadi, tuan-tuan. So berlaku. Ni banyak berlaku. Sebab apa? Ini dia. Sebab dia dah ada adik, dia dah bireh semua. Dia tahulah harta orang ni banyak mana, harta orang ni banyak mana, tuan-tuan. So yang ni banyak berlaku. Yalah, nauzubillah min zalik. Kalau kahwin kerana harta, bukan niat kasih sayang dan kerana Allah, ianya tidak akan lama, tuan-tuan. Okey? Jadi sekadar tu saja perkongsian kita, tuan-tuan, untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa pertanyaan? Ya, Sayyidi. Ya? Okey. Yang haram sementara, haram ghairu mu'abbad. Haram sementara ini ialah, dia sebenarnya dia akan datang. Kita akan cerita tentang haram sementara. Dia hanya haram ketika itu saja. Selepas itu dia tidak haram dan dia boleh berkahwin. Seperti Ipa Duai. Faruk dengan Fauzi. Okey? Faruk tak boleh kahwin dengan bini Fauzi selagi mana bini Fauzi itu masih lagi bini Fauzi. Maknanya Fauzi tak meninggal lagi. Fauzi dengan Faruk ni adik-beradik. Fauzi kahwin dengan Julia tadi. Fauzi kahwin dengan Julia. Julia ni masih lagi isteri kepada Fauzi. Isteri kepada Faruk. Faruk Fauzi dah lupa. Nama Faruk Fauzi. Okey, Faruk dengan Fauzi. Faruk Fauzi kahwin. Fauzi kahwin dengan Julia.
Julia ni tak dicoraikan lagi oleh Fauzi, maka Farouk tak boleh kahwin. Tapi Farouk memang nak sangat kat Julia. Ni yang cerita drama banyak ni. Dia nak sangat kat Julia. Dia push. Akhirnya Julia minta corai daripada Fauzi. Lepas itu habis ya Edah, Julia boleh kahwin dengan Farouk. Jadi mak kepada Fauzi dan Farouk ni bernyirap dengan si Julia. Kau ni kan, abang kau ambil, adik pun kau ambil, kurang hajar yang kau, dia kena halau kan. Ini banyak berlaku. Jadi ini nak panggil semendaan, maknanya ghairu mu'abbad, mahram yang sementara, iaitu masa dalam perkahwinan itu dia tak boleh kahwin, tapi selopeh tu dia boleh berkahwin. Tapi yang budaya kita yang ada, iaitu apa, ganti tikar. Yang ni janganlah ditinggalkan tuan-tuan. Tak ada masalah dah kalau ganti tikar. Tapi sekarang ni orang bukan ganti tikar, dia panggil ganti tilam tuan-tuan. Ya, wallahu alam. Okey, jelas saja. Nanti insya-Allah akan ada lagi, kita akan terangkan yang apa bukan yang sementara tu tadi. Okey. Itu saya nak beritahu pengenalan awal lah. Dalam tempoh perkahwinan dia tak boleh kahwin dengan orang yang lain. Tapi bila dah berlaku perceraian baru dia boleh berkahwin. Samalah juga kalau contoh tadi Fauzi, dia kahwin dengan Julia. Julia ni ada adik-beradik lawa ramai. Julia, lepas tu Julius ke apa nama, semua perempuan tu lawa. Maknanya Fauzi ni tadi dia tak boleh kahwin dengan Julia, lepas tu dia tak boleh kahwin pula dengan adik Julia yang Julia sudah mau ni. Serentak. Dia boleh poligami. Dia kata aku kahwin dengan adik perempuan adik ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah mahram yang ghairu mu'abbad. Dalam waktu dia kahwin, dia tak boleh kahwin dengan adik. Jadi yang pernah saya bawa kes, satu kes, entah dia orang ni belajar dukun-dukun ni kan. Jadi cayo sangat kat dukun ni. Dukun ni kahwin, dikahwinkan oleh seorang bapa dengan 3 orang anak. Dengan cara tak betul lah nikah tu. Beranak tuan-tuan. Zaman dulu mana ada main kes daftar-daftar ni. Sekarang ni kita ada daftar kan, beranak. Sampai yang dukun ni masuk penjara lah. Macam mana nak selesaikan ni? Anak ni nak kategori apa? Memanglah anak tidak sah taraf lah. Yang sah taraf yang pertama je, pernikahan yang pertama tu saja. Yang kedua, ketiga tidak sah lah pernikahannya. Yang ni yang paling takut tuan-tuan. Maknanya bapak ni ada anak 3 orang perempuan, punyalah terikut sangat kat dukun ni, dikahwin ni 3 kali dengan anak itu. Tak boleh lah. So bukan melanggari dari segi adat, tapi syariat pun dah salah tuan-tuan. Okey, jelas Ada lain? Ya ji. Mak dia kalau tak ada susu memang tak boleh jadi lah. Apa? Action dia tak boleh. Dia mesti kena ada susu. Cuma fatwa kita membenarkan dia makan, ada ubat sekarang ni, ada ubat. Ada ubat yang boleh keluarkan susu kan. Dibenarkan tuan-tuan. Tu berlaku kepada perempuan-perempuan tertentu lah. Cuma yang tak cantik, walaupun dibenarkan, saya tak boleh terima lah. Anak dara yang jaga anak angkat. Sekarang ada trending tuan. Yang tu saya no comment. Yang tu kena tanya kepada mufti lah. Kalau saya punya ilmu ni tak syok lah yang tu tuan. Dia anak dara kan. Lepas tu dia buat susuan anak angkat dia tu. Ramai sekarang ni buat trending perempuan jaga anak angkat ni. Yang ni saya kurang terima. Sebab pada saya anak angkat ni sesuai hanya untuk orang yang berkahwin. Memang tak ada anak. Okay. Kalau tadi persoalan tadi, cerita dia balik persoalan action dia. Suruh orang kata, nak sebut perkataan tengah live pula tu. Menetek lah, senang kan. Nak pula ayat kita ni kan. Bila anak tu saja action dia, susu tak ada, tak boleh. Sebab itu memang hukumnya mesti ada penyusuan susu tadi tuan-tuan. Walaupun dia ambil botol susu, dia letakkan topik tu, tetap tak boleh tuan-tuan. Sebab dia mesti susu daripada susu ibu tersebut. Bagus. Soalan ni kadang-kadang walaupun kita nampak macam belak lucu tuan-tuan, tapi ni yang kita risau.
akan datang. Saya suka bila Haji keluar soalan macam ni, sebab kita akan datang ni, macam-macam. Sekarang terlampau lah. Sekarang ni ada istilah AI ni kan. AI yang boleh bercakap kan, robot boleh bercakap, muka kita, itu pun kita risau. Muka kita ni tuan-tuan, hati-hati lah tuan-tuan, jangan ditayang-tayangkan sangat. Kan tiba orang buat muka kita, kita boleh jawab soalan. Funding zaman sekarang ni kan. Ya, wallahualam. Okey, jelas saja jelas ada lain? Jadi okey. Okey. Baguslah hajinya soalan ni. Mencambah minda saya di waktu pagi. Betul ni, bagus. Okey. Bapa, mak, ada anak tidak sah taraf. Saya ambil kira bahawa anak ni dari segi anak biologi ya. Biologi. Ataupun bukan biologi. Okey. Bapa, mak ada anak yang tidak sah taraf. Maknanya anak kepada bini tadi. Betul? Anak dia kepada lelaki lain ke apa, tuan-tuan. Dia punya perkiraan, bila dia persemandaan, bapa dengan mak ni dia dah persemandaan, anak ni dia jadi kategori bapa tiri. Betul tak? Bapa dia ni dengan anak dia tadi tiga bapa tiri. Betul tak? Dia punya status. Bin tak boleh. Tetap tak boleh bin lah. Okey? Anak lelaki, betul. Dia tak boleh dibinkan sebab itu adalah anak yang tidak sah taraf. Dan dia kategori bapa dengan anak ni umpama bapa tiri dengan anak tiri. Okey? Bapa tiri dengan anak tiri boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Kan? Kalau lelaki yang perempuan tak boleh kahwin. Lelaki dengan lelaki lagi lah tak boleh kahwin. Okey? Jadi dalam keadaan demikian, bini anak tu boleh tak dia kahwin? Tidak boleh juga, kerana apa? Dia dikategori sebagai menantu tiri. Menantu tiri ni tidak boleh berkahwin, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia dengan bapa dia tadi dah kira persemandaan, dah tak boleh kahwin sampai bila-bila. So dia di menantu tu pun sama juga, tuan-tuan. Clear Tak batal lah ismayang. Tak ada risau, tak ada masalah, tuan-tuan. Jangan dirisaukan, insya-Allah. Baguslah persoalan tu. Sebab dia soalan tu bukan cerita nak kahwin sebenarnya. Cerita dia berkaitan dengan air sembahyang tadi, tuan-tuan. Okey? Jelas Clear ada lain? Tak ada Okey, kalau tak ada, sekadar tu saja, tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi, tuan-tuan, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa syukur la ilaha illa wa atubu ila bismillahirrahmanirrahim. Insana fil wasal alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.